Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang. Buletin Lukas edisi tengah hari 11 November 2021 bersama saya Fatin Syahirah Rosti. Tumpuan berita, Sarawak menempa sejarah dengan penganugerahan status universiti penuh kepada University College of Technology Sarawak UCTS yang kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Sarawak UTS. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, status itu telah berkuat kuasa pada 8 November 2021 dan merupakan pencapaian utama kepada pendidikan tinggi di Sarawak. Hari ini sudah tentu menjadi hari yang bersejarah. Bukan saja untuk UTS tetapi juga untuk negeri kita Sarawak. Penaik tarafan UCTS sebagai status universiti penuh merupakan pencapaian utama bagi pendidikan tinggi di Sarawak. Di mana kita tahu bahawa UTS adalah satu-satunya universiti dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pelancaran Universiti Teknologi Sarawak di Sibu pada Rabu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari menambah, pengiktirafan tersebut merupakan bukti dan komitmen tinggi Kerajaan Sarawak dalam menyalurkan pembiayaan pendidikan, khususnya sokongan dari segi operasi dan kewangan universiti. Jelasnya lagi, UTS merupakan sebuah institusi yang memberi fokus kepada penyelidikan dan inovasi dalam pembangunan masyarakat untuk menerajui Sarawak sebagai negeri maju pada 2030 dan pendigitalan di Sarawak. UTS akan membantu menyediakan Sarawak untuk melahirkan graduan bagi ekonomi digital masa depan yang berdaya saing dengan melahirkan generasi celek teknologi dan digital. Modal insan generasi baru pada masa kini yang berkualiti, berkemahiran dan berbakat akan memacu negeri ke tahap yang lebih tinggi. Sementara itu, dalam sidang media, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menjelaskan Kerajaan Sarawak akan menyediakan beberapa insentif kepada pelajar yang melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Sarawak UTS. Antara insentif berikut ialah UTS Foundation Scholarship yang diberikan dalam bentuk yuran pengajian sebanyak RM10,000 kepada setiap pelajar berjumlah antara RM4.5 juta hingga RM7 juta setahun, dan UTS Undergraduate and Postgraduate Scholarship dengan pengurangan 50% yuran pengajian dengan sumbangan sebanyak RM17.2 juta hingga RM27 juta setahun. Selain itu, jelas Datuk Patinggi Abang Zohari, UTS Bursary Scheme turut diperkenalkan kepada warga Sarawak kategori B40 dan M40 bagi membantu pengurangan 80% yuran pengajian dan diberikan kepada masing-masing 100 pelajar Bumi Putra dan bukan Bumi Putra melibatkan RM3 juta setahun. Kita juga memberi ruang kepada pelajar kita yang kurang bernasib baik. Kerana kos untuk mendapat pelajaran tinggi begini adalah quite costly. Jadi dengan itu Kerajaan Sarawak, sebab universiti ini dipunyai Kerajaan Sarawak melalui Hiasan Sarawak, maka hari ini saya telah memperkenalkan beberapa bursary dan juga beasiswa. Dalam pada itu, Ketua Menteri menambah, kursi penyelidikan UTS akan diwujudkan sempena nama Datuk Patinggi Dr. Wong Sun Kai bagi tujuan penyelidikan khususnya berkaitan teknologi. Bagaimanapun jelasnya ia belum mendapat persetujuan daripada keluarga Datuk Patinggi Dr. Wong Sun Kai bagi tujuan tersebut. This chair will allow researchers to do research on whatever subject, but particularly on technology. We want to emphasize on technology. For instance, just now we have this hammock chair, wheelchair. This is just idea, and you got a new idea, something which practical,
and sometimes simple that you don't think about it. But it's something simple and that can be used by people. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak komited merapatkan jurang liputan jalur lebar digital di kawasan pedalaman dan memastikan mereka menerima perkhidmatan yang sama dengan penduduk di bandar. Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, Kerajaan Sarawak kini mempunyai Sarawak Rural Broadband Network MySRBN bagi mendigitalkan ekonomi dan menghubungkan masyarakat pedalaman di negeri ini. Katanya semasa berucap dalam Majlis Randau Utiliti di Balai Raya Sebauh pada Rabu, MySRBN merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk menyediakan rangkaian internet kepada penduduk luar bandar. Sementara itu, mengenai program randau ini, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menyeru penduduk untuk menggunakan program ini bagi bertanyakan soalan kepada agensi-agensi di bawah kementeriannya. Pada majlis ini juga, seramai 14 orang ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK daerah Sebauh telah menerima pelantikan baru sebagai ketua kaum. Selain itu, beliau juga turut menyampaikan bantuan daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNIFOR kepada Methodist Church Sarawak Iban Annual Conference berjumlah RM30,000 dan Mission Authority Methodist Sarawak Chinese Annual Conference SCAC berjumlah RM600,000. Selanjutnya, Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu akan dinaik taraf bagi memastikan keselesaan anak-anak yatim di kawasan itu. Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rabai berkata beberapa infrastruktur dan fasiliti di kompleks tersebut perlu dinaik taraf dengan menggunakan dana sumbangan Kerajaan Sarawak. 1.5 juta adalah untuk naik taraf kompleks Peyatim Datuk Amar Hajah Jumaani, iaitu kompleks tersebut perlu kita naik taraf disebabkan ada setengah daripada infrastrukturnya dan juga fasilitinya perlu dinaik taraf untuk keselesaan penghuni di kompleks tersebut. Jelasnya kepada media selepas majlis penyerahan sumbangan kepada Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang dan majlis serahan van jenazah kepada Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu daripada Persatuan Kebajikan Petrajaya pada Rabu. Beliau yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam berkata, Penaung Peryatim Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang turut menyumbang sumbangan peribadi sebanyak RM60,000 sebagai wakaf kepada Lakis untuk membaik pulih masjid. Sementara itu, Setiausaha Biro Pengurusan Perkuburan Islam Sibu, Muhammad Safri Muhammad Kasim amat berterima kasih Persatuan Kebajikan Petrajaya di atas sumbangan van jenazah. Keperluan van jenazah adalah amat diutamakanlah, memandangkan kita ada mempunyai tanah perkuburan Islam yang baru dan pergerakan perjalanan memerlukan banyak van lah. Jadi van-van tersebut memang diperlukan lah untuk di kawasan bahagian Sibu ni. Setakat ni kita dah ada di setiap masjid dan surau kita dah ada 5 van jenazah. Diteruskan lagi dengan Universiti Teknologi Sarawak UTS akan terus komited dalam usaha menambah bilangan penuntut daripada kalangan warga Sarawak untuk menyambung pengajian di universiti itu. Pengurusi UTS, Datuk Anwar Rabai berkata, penekanan itu merupakan fokus utama selepas UTS mendapat status sebagai universiti penuh yang sebelum ini dikenali sebagai University College of Technology Sarawak UCTS. Ini merupakan suatu kebanggaan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebanggaan mewujudkan sebuah universiti atau memiliki sebuah universiti tidak cukup semata-mata memiliki sebuah universiti. Sebab itu, dalam mesyuarat pertama ahli lembaga, kita telah menekankan bahawa program ataupun fokus utama kita selepas ini ialah untuk menambahkan bilangan pelajar supaya lebih ramai anak negeri Sarawak dapat belajar di sini dan dapat menggunakan fasiliti yang telah disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Banyak wang telah diinvest oleh Kerajaan Negeri Sarawak semata-mata untuk melihat universiti yang lahir ini
untuk kepentingan anak negeri Sarawak. Bercakap semasa Majlis Pelancaran Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu pada Rabu, beliau menambah, UTS juga akan berkolaborasi dengan universiti terkemuka di seluruh dunia sebagai usaha membantu pelajar Sarawak dapat menyambung pengajian ke luar negara. Dalam pada itu, Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi berkata, UTS telah mencatatkan purata kadar keboleh pasaran graduan tertinggi di Malaysia sebanyak 99.1% sejak ditubuhkan. Di dalam pengajaran dan pembelajaran, 80% program telah ditawarkan oleh UTS telah dianugerahkan akreditasi penuh oleh Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA. UTS telah menghasilkan 2,200 graduan sejak penubuhannya pada tahun 2013 dan mencatat purata keboleh pasaran graduan yang tertinggi di Malaysia, iaitu sebanyak 99.1%. We have the highest employability rate. Ini mesej yang paling penting kepada para pelajar kita. Kalau nak dapat kerja cepat, masuk UTS. Beralih ke laporan harian COVID-19 pada Rabu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya memaklumkan Sarawak mencatatkan sebanyak 480 kes positif baru COVID-19. Daripada jumlah itu, 161 kes adalah kategori 1, 310 kes pula adalah kategori 2, 3 kes dalam kategori 3, 5 kes dalam kategori 4 dan 1 kes dalam kategori 5. Berikut 33 daerah di Sarawak yang mencatatkan kes positif COVID-19 baharu. JPBN Sarawak juga menambah sebanyak 12 kematian telah dilaporkan dari 3 Oktober 2021 hingga 9 November 2021. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan kluster Sibuluh Nowang Bau dan kluster DTI Berkenu Subis diisytiharkan tamat setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari yang lepas melibatkan kluster ini. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fatin Syairah Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe Lukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, pemvaksinan anti-rabies percuma secara besar-besaran akan diadakan di daerah Samarahan mulai 13 November ini. Salam Lukas.